Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. Baik, sambungan kita muka surat 44. Muka surat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung darah kuat yang sama warna diselangi darah lemah. Ini darah lemah itu kurang 15 hari 15 malam. Surat 44 kan. Okey. Jumpa? Boleh dapat ah? Darah kuat. Oh iyalah, pergi ambil sekejap buku. Kiamat hampir tiba. Kiamat hampir tiba, lupa. Sebelum kita mula, sebagai pembukaan, kita hadiah dulu bacaan suratul Fatihah kepada pengarang kitab kita, almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan moga-moga Allah terus memberi rahmat dan keridhaan kepada beliau. InsyaAllah. Mudah-mudahan beliau terus berada di dalam kesejahteraan
insyaallah. Khususan ila ruhi almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Mudah-mudahan kita memperolehi manfaat insyaallah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila ruh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. A'udzubillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis yang pertama, takwa dan perpaduan asas keselamatan pada akhir zaman. Daripada Abu Najih Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa dharifat minhal uyunu wa qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jal wa sam'in wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdu fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafa katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Daripada Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Najih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihat kepada kami akan satu nasihat yang menggetarkan hati dan menitiskan air mata kami ketika mendengarnya. Ketika mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu Rasulullah SAW menyampaikan hadis yang kita nak baca ni, kata Abu Najih, sekalian yang mendengar tu termasuk Abu Najih ni menitiskan air mata kerana gerun dengan hadis, dengan perkataan Nabi SAW. Lalu kami berkata, ya Rasulullah SAW, ini adalah nasihat yang terakhir bagi kami, maka berilah pesanan kepada kami. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, aku menasihatimu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat, yakni kepada pemimpin kamu, sekalipun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba.
Sesungguhnya barang siapa yang panjang umurnya dari kalangan kamu, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ha. Ha. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yakni khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan dapat hidayah ke jalan yang benar. Dan gigitlah sunnah, yakni pegang sungguh-sungguh sunnah-sunnah itu dengan geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang baru, yakni bid'ah yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Mungkin kita dah nampak dah gambaran-gambaran dengan zaman kita sekarang. Sebab Nabi SAW itu sendiri disebut sebagai Nabi akhir zaman. Kelahiran Nabi SAW itu sendiri menunjukkan telah pun berada di akhir zaman. Tak? Okey. Jadi antara poin yang kita dah boleh nampak dengan jelas di sini ialah apa? Pertama sekali disebut berkaitan dengan takwa. Kemudian taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin. Dan Nabi sebut di sini yang kita baca tadi secara sepintas lalu, sebelum kita baca keterangan dia, siapa yang umurnya panjang, dia akan lihat perselisihan yang banyak. Makin hari makin banyak perselisihan. Nah, itulah yang sedang berlaku. Itulah yang sedang berlaku sekarang. Kita tak boleh nafikan. Kita tidak menyentuh dari sudut politik ke, kenegaraan ke. Kita tak sentuh dari sudut apa sekalipun. Kita cuma tengok pada realiti keadaan yang sedang berlaku. Bukan pada hari ini saja, bahkan setiap waktu berlalu daripada dulu, daripada Nabi SAW sebut benda ni pun, memang berlaku perselisihan. Dan yang makin ketara sehingga sekarang ini perselisihan bukan semata-mata berlaku, bahkan dengan sebab perselisihan itu menyebabkan perpecahan. Ini benda yang pertama yang kita dapat ambil daripada hadis inilah. Kemudian kita tengok keterangan. Kata pengarang, hadis ini mengandungi pesanan-pesanan yang sangat berharga daripada Rasulullah SAW untuk umatnya, terutama bagi mereka yang berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kehancuran dan perselisihan, iaitu seperti zaman yang sedang kita hadapi sekarang ini. Oleh sebab itu, siapa yang mahu selamat, maka hendaklah dia mengikuti segala ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, seperti yang disebut dalam hadis ini. Dalam hadis ini, Nabi suruh bertakwa. Dalam hadis ini, Nabi suruh taat kepada pemimpin. Nabi suruh ikut sunnah-sunnah, yakni apa yang telah dipegang oleh khalifah-khalifah terdahulu. Khalifah yang berjalan di atas jalan kebenaran. Nabi suruh tinggalkan perkara-perkara yang direka-reka di dalam agama yang tiada sandaran. Yang tiada langsung sandaran terhadap daripada agama. Jangan kita pandai sebut bid'ah je. Bid'ah ni pun kalau nak hurai-hurai pun panjang. Tapi benda yang tak dibuat oleh Nabi tak bermakna ianya dilarang dibuat. Kita kena jelas yang tu dulu lah. Bila disebut sini, kata pengarang, siapa nak selamat, dia kena ikut ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita ringkaskanlah. Pasal ini pun kita ambil tabarruk. Kita nak ambil tabarruk saja daripada kitab. Kiamat hampir tiba ni. Kerana kalau nak syarah betul-betul, dia tak boleh lah macam ni kan. Kita nak ambil tabarruk. Apa yang kita nak ambil faham di sini ialah, kata pengarang, pertama hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam segala keadaan
dan menjunjung segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah takwa. Menjunjung segala perintah, menjauhi segala larangan. Itulah takwa. Yang kedua, mematuhi arahan pihak yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kaum muslimin. Walaupun seandainya mereka terdiri daripada golongan hamba, selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin, kerana patuh kepada pemerintah yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, bererti patuh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Selama tak bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah, ijma' dan qiyas ulama', selama itulah kita tertakluk kepada taat. Taat kepada siapa? Taat kepada pemimpin. Kita kena ambil maklum lah. Antara kaedah awal yang boleh kita guna pakai dalam hidup kita zaman sekarang ni. Ya. Benda yang kalau ulama-ulama yang kita yakin dengan ulama-ulama tersebut. Kita ahli sunnah wal jamaah, ramainya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Kalau ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah belum mengeluarkan sebarang komentar, sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, jangan kita terlebih dahulu mendahului mereka dalam mengeluarkan kenyataan. Andai ada yang kita tidak puas hati atau kita tidak berkenan atau yang kita rasa tidak boleh diterima sama sekali, dan cuba jangan sampai kita berfatwa. Takut-takut kita menanggung satu keadaan di mana kita bukan ahli tetapi kita telah mengeluarkan kenyataan yang berunsur fatwa. Nah itu. Yang ketiga, kata pengarang, apa yang boleh kita ambil daripada hadis ini ialah berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan kepada sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin. Al-Mahdiyin, iaitu sahabat yang 4 lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, iaitu berpegang kepada akidah dan amalan ahli sunnah wal jamaah, di mana hanya penganut fahaman ini saja yang mendapat jaminan selamat daripada api neraka dan yang akan beruntung mendapat syurga pada hari kiamat nanti. Yang keempat, apa yang boleh kita faham daripada hadis ini, menjauhi perkara-perkara bid'ah, dhalalah. Bid'ah tapi yang dhalalah. Bid'ah yang benar-benar sesat, yang keluar daripada hukum hakam agama yang tidak ada sandaran sama sekali. Tidak ada sandaran sama sekali. Iaitu pahaman-pahaman dan amalan-amalan yang dimasukkan ke dalam agama Islam yang telah sempurna ini. Padahal tidak ada dalil atau asal dan contoh daripada agama. Dia tak semestinya dalil itu direct daripada Quran dan hadis. Dia tak semestinya dalil itu mestilah khusus daripada Quran dan hadis. Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah, kita bukan semata-mata mengambil daripada Quran dan sunnah Nabi SAW saja. Kita menggunakan pakai ijma' dan qiyas ulama'. Seandainya ada asal atau dalilnya, maka perkara-perkara yang baru itu tidak dikatakan bid'ah menurut pengertian syarak. Ini bukanlah bid'ah dhalalah, tetapi hanya dinamakan bid'ah menurut pengertian lughah atau bahasa, iaitu dinamakan bid'ah hasanah. Bid'ah ni ialah benda baru. Tapi benda baru, kita tak boleh kata yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Yang kita buat sekarang ni pun Nabi tak buat. Yang kita buat sekarang ni, buat live, ada kamera, buat online. Kalau nak ikut-ikut pun Nabi tak buat. Jangan semua benda. Tak ada zaman Nabi, tak ada hadis Nabi, bid'ah. Sempitnya pemikiran kita ni. Habis tu pergi sekolah yang darjah 1, darjah 2 tu tak bid'ah. Contohlah. Luas sangatlah. Bid'ah tu berbanding dengan yang sebenar. Jenuhlah kita. Penatlah kita ni kalau macam tu. Apa yang kita boleh buat? Akhirnya kita terpedaya dengan turutan nafsu. Bila kita tanya, bila kita soal, ada je jawapan.
Oh, yang ni tak apa, yang ni boleh. Yang ni tak boleh, yang ni tak apa. Kena ke nafsu, jadi boleh. Tak kena ke nafsu, jadi tak boleh. Bukan timbangan pada akal, bukan timbangan pada wahyu. Ini bahaya. Ini bahaya. Jadi kesimpulan, secara ringkas saja bahasa yang ni kita bukan pengajian khusus dalam bab ni, bukan pengajian khusus kitab ni. Saya takut tak tahu bila boleh baca secara serius kitab ni. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk nak bertabaruk je dengan kitab ni. Jadi kesimpulan ringkas nak bagi tahu, jangan tinggalkan kefarduan. Sama ada kefarduan pada amalan, lebih-lebih lagi kefarduan pada pengetahuan, yakni ilmu. Kalau tak tahu ilmu, bagaimana nak beramal? Jadi di awal kitab ini kita boleh buat rangkuman bahawasanya fardu ain jangan dilalaikan, jangan diabaikan. Jangan dilalaikan, jangan diabaikan sama sekali. Itu. Dan jangan sampai kita ni akhirnya kita guna bahasa apa? Gila nak mengaji. Nak obses sangat dengan pengajian sampai kita lupa kewajipan-kewajipan. Di dalam kewajipan ada kewajipan. Jangan memaksa diri mengaji sampai kita ni berasa macam kita ni betul dengan cara untuk kita mengaji, tapi akhirnya kita meninggalkan benda-benda yang sepatutnya kita dahulukan. Mengaji juga. Tanggungjawab yang sedang dipikul jangan sampai terlalai, terabai. Tak? Itu insya-Allah. Ini nak bagi tahu pada kita, jangan kita terus melulu kerana menurut nafsu. Yang kita tak tahu banyak daripada yang kita tahu. Jadi apa-apa pun cuba lawan supaya kita tak tersalah di dalam perkataan, di dalam penulisan, yang akhirnya benda tu kita tak sedar dia menjadi satu fatwa atau menjadi satu tuduhan atau menjadi satu fitnah atau menjadi satu umpatan. Jadi jaga-jaga. Orang macam kita ni baik diam lah. Jenis orang-orang macam kita ni, orang tengah belajar, baru nak belajar. Lebih baik kita diam banyak. Sampai satu ketika insya-Allah Allah akan buka kepahaman. Takut sampai satu ketika bila kita baru nak faham, rupanya kita telah buat kesalahan sebelum kita faham. Okey, habis wallahu alam. Jadi kita sambung. Mudah-mudahan ada manfaat. Muka surat 44. Sambungan kita. Darah kuat yang sama warna diselangi darah lemah. Darah lemah itu kurang 15 hari 15 malam. Bila kurang 15 hari 15 malam dipanggil tidak istimrar lah. Gugur syarat tamyiz yang ketiga tu. Gugur syarat tamyiz yang ketiga. Apa syarat tamyiz yang ketiga? Darah lemah tidak kurang 15 hari 15 malam. Okey. Ini masih lagi dalam tajuk mustahadah, mubtadaah, mumayyizah. Seorang perempuan yang dia baru pertama kali keluar darah terus dijangkiti istihadah. Tetapi dia tahu membezakan sifat darah, kenal darah. Jadi bagi perempuan yang jenis kategori mubtadaah, mumayyizah ini, darah kuat sahaja dikira sebagai haid. Itu yang kita dah sebut sebelum ni macam tu. Jadi sambungan kita di sini, darah kuat yang sama warna diselangi darah lemah. Darah lemah itu kurang 15 hari 15 malam. Maknanya dia nak cerita darah kuat, ada darah kuat, ada darah lemah,
Kemudian darah kuat semula. Hitam, kita buat contoh lah. Hitam, merah, itu hitam semula. Hitam semula. Cuma darah merah ni kita panggil lemah lah. Cuma darah lemah ni kurang 15 hari, 15 malam. Nah, keadaan dia macam ni. Kuat, lemah, kuat. Hitam, merah, hitam. Cuma merah yang di tengah-tengah tu kurang 15 hari. Ini yang kita nak bicarakan. Boleh dapat tak? Faham tak tajuk yang kita nak kongsi malam ni? Boleh dapat tak? Tajuk yang kita nak kongsi malam ni apa dia? Pada bicaraan tentang apa? Tentang keadaan darah keluar kuat, lepas tu bertukar menjadi lemah, kemudian bertukar menjadi kuat semula. Lemah yang di tengah-tengah tu kurang 15 hari. Jelas dulu. Jelas dulu. Malam ni kita nak cerita seorang perempuan yang dia pertama kali keluar darah, dia kenal darah, tahu beza darah, dan situasi untuk malam ni punya perbincangan, darah kuat, keluar darah kuat sekejap, sampai tu bertukar menjadi darah lemah, lepas tu bersambung pula darah hitam lagi sekali, darah kuat lagi sekali. Dia keluar darah kuat, bertukar menjadi darah lemah, bertukar darah kuat balik. Dan tajuk yang kita nak bincang ni, darah lemah yang di tengah-tengah antara dua darah kuat tadi tu kurang 15 hari. Okey. Jelas tak? Okey. Sambungan daripada contoh 27 hari tu. Nah. Contoh 27 hari tu, darah lemah dia lebih 15 hari. Boleh faham? Contoh 27 hari tu, darah lemah dia lebih 15 hari. Nah. Jadi dia masuklah syarat tamyiz yang ketiga. Okey. Okey. Sekarang ni darah lemah tu kurang pula daripada 15 hari. Okey. Baik. Siapa ada urusan tak apa, ada urusan keluar. InsyaAllah. Mudah-mudahan dipermudah segala urusan. Okey. Kita tengok sambung. Ada dua pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam keadaan ini, keadaan tajuk kita bincang ni lah, dia keluar kuat, kemudian lemah, lepas tu kuat semula. Yang kuat yang kurang lemah yang kurang 15 hari di tengah-tengah tu ada dua pendapat. Kes yang macam ni. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam keadaan ini, darah lemah yang berselang itu, apabila digabung dengan darah kuat pertama, tidak melebihi 15 hari 15 malam, di sini berlaku perbezaan pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia kata, ada dua perbezaan pendapat dalam bab bila keluar darah kuat, lepas tu bertukar menjadi lemah, lepas tu bertukar kuat semula. Lemah yang tengah-tengah itu, apabila dia kurang 15 hari 15 malam, maka dia boleh digabungkan. Kuat yang pertama dengan lemah. Okey. Apabila digabungkan, dia terbit dua pendapat. Faham dulu takat ni. Faham dulu pendapat takat ni. Okey. Jelas dulu takat ni. Okey. Satu, Ibnu Hajar. Satu, Ibnu Hajar. Satu, Syekh Romli.
Okey. Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Jelas tu dekat ni. Kita nak sembang ni. Okey. Tak berapa jelas tu, suara tak jelas ke apa? Ke dia tak berapa jelas dengan situasi sekarang? Sekarang ni kita nak cerita seorang perempuan yang dia ni pertama kali datang darah terus dijangkiti istihadah. Istihadah ni maknanya datang darah terus berterusan melebihi 15 hari. Nak? Dan keadaan yang kita nak bincang ni ialah di mana darah yang keluar daripada perempuan itu dia ada berlaku 3 peringkat. Dia keluar kuat ataupun hitam. Lepas keluar hitam bersambung dengan merah pula. Demahlah merah tu. Nak? Lepas beberapa lama merah bersambung dengan hitam balik, jadi kuat balik. Mana dia ada kuat, lemah, kuat. Dan kita punya cerita ni, lemah ni kurang 15 hari. Kurang 15 hari, 15 malam. Tak apa, saya tengok contoh mungkin mudah faham sikit kot. Sekarang ni keterangan tajuk. Kes yang macam ni ada 2 pendapat. Pendapat pertama kita tengok Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Kata Syekh Ibn Hajar, darah kuat pertama sahaja dikira haid. Darah lemah dan darah kuat kedua dikira sebagai istihadah. Dengan syarat, darah kuat pertama itu tidak kurang 24 jam atau sehari semalam. Dan tidak lebih 15 hari, 15 malam. Tak. Sebagai contoh di dalam tu, kita tengok. Tak. Contoh. Contoh dalam ni, kita tengok. Darah kuat 9 hari. Lepas tu, darah lemah 6 hari. Keluar semula darah kuat 10 hari. Betul? Betul? Mana? Okey. 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 Jadi kata Syekh Ibn Hajar, pendapat Syekh Ibn Hajar, darah kuat saja dikira sebagai haid. Yang ni yang pertama ni sajalah haid. Kemudian darah lemah dan darah kuat yang kedua dikira sebagai istihadah. Mudah je. Siapa tak faham? Okey. Okey. Dia kata keluar 9 hari hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari hitam. Keluar hari ke-10 pula. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Merah.
Sambung hari ke-16. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yang ni hitam balik. Maka kata Syekh Ibn Hajar, kalau jadi macam ni, darah hitam yang pertama sahaja. Pertama tu maknanya daripada 1 hingga 9 ni lah. Jadi 9 hari pertama sahajalah dikira sebagai haid. Okey. Selebihnya daripada tu bermula daripada darah merah sehingga darah kuat, darah hitam yang kedua, semuanya istihadah. Tetap kena mandi pada hari ke-16. Okey. Jadi sahabat-sahabat yang mana baru masuk, baru join group, ialah rezeki anda bergabung dengan kita di pertengahan pengajian dah. Jadi tertinggal beberapa siri. Jadi anda kena kuatkan semangat untuk murajaah baliklah daripada siri yang awal. Okey. Kemudian untuk lebih memudahkan kepahaman, insya-Allah eloklah ada buku rujukan kan. Buku rujukan. Insya-Allah. Okey, yang ni jelas dulu tak? Ini pendapat Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar kata kalau keluar kuat, lepas tu lemah, lepas tu kuat semula, hanya darah kuat yang pertama itu saja dikira sebagai haid. Darah lemah yang kedua, yang darah lemah dan darah kuat yang kedua dihukum sebagai istihadah. Jelas tak dulu? Siapa yang tak faham yang ni? Rasanya mudah juga ni, taklah beban sangat rasanya. Okey. Contoh perempuan ni dia datang darah hari pertama, hitam, kedua hitam, ketiga hitam, 4 hitam, 5, 6, 7, 8, 9 hitam. Kemudian pada hari ke-10 dia tengok darah dia merah. Okeylah, tak apalah pasal dalam tempoh maksimum haid lagi 15 hari 15 malam, dia tunggulah, tak solat lagi. 11 merah, 12 merah, 13, 14, 15 merah, dia tunggu je lah, tak ada masalah. Tetap tak solat, tetap tak boleh puasa. Tapi dah bermula jadi merah lah dah. Bermula hari ke-10. Daripada hari pertama sampai hari ke-9, darah hitam. Hari ke-10 merah pula. Tak apa. 10, 11 sampai 15 masih merah lagi. Okey. Tengok-tengok hari ke-16, dah jadi hitam balik. Tak kira lah hitam ke merah, tapi sebabkan sudah hari ke-16, dia wajib mandi dah lah, pasal dah keluar daripada tempoh maksimum haid. Cuma pada hari ke-16 ni dia bertukar menjadi hitam. Mandilah dia. Jadi nak hukum haid dia berapa hari? Dia pertama kali datang darah, dia belum ada hak, dia belum ada adat. Jadi di sini kalau pendapat Syekh Ibn Hajar mengatakan darah hitam yang pertama dulu je dikira sebagai haid. Oh, darah hitam tu berapa hari masa yang pertama keluar darah hitam? 9 hari. 9 hari ni saja haid. Jadi darah merah yang 5 hari ni, yang 6 hari ni semua istihadah, kena qada baliklah. 6 hari kena qada setelah dia mandi pada hari ke-16. Jadi bermula pada hari ke-16 darah hitam ni juga dikira sebagai istihadah. Jelas tak? Boleh Maaf nak tanya, dikirakan haid baru pada berapa hari bulan ya? Dikirakan haid baru pada berapa hari bulan? Haid baru tu daripada contoh ni ke? Daripada contoh ni. Kalau daripada contoh ni, tak ada lah haid baru. Kalau darah dia masih berterusan, tak ada lah haid baru. Belum ada lah lagi haid baru. Pasal apa tak boleh ada haid baru lagi? Pasal dia belum ada adat suci. Itu yang pertama. Dia tak ada adat suci. Yang kedua, kerana dia masih bersambung daripada hari pertama.
Ha. Ha. Dia masih bersambung dari hari pertama. Jadi dan contoh ni belum ada haid baru. Terus kekal istihadah. Nak? Kekal istihadah. Dalam contoh ni lah. Dalam contoh ni dia kekal istihadah. Ha. Nak? Tapi kalau darah dia berterusan sehingga 26, 27, nak? 28, 29, 30, 31, 32. Ha. Ada tak haid baru dia? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Ada tak haid baru dia? Siapa boleh jawab? Ada tak haid baru dia? Siapa boleh jawab? Di mana haid baru dia? (31 dengan 32). Sebab apa 31 dengan 32 haid baru? Kenapa bermula 31 ni haid baru? Kenapa di sini mula haid baru? Sebab apa? Ini sahabat kita tanya tadi. Nah. Ha. Sebab cukup 15 hari. Ha. Sebab dapat 15 hari suci. Ha, sebab apa? Sebab cukup tempoh suci 15 hari. 15 hari tu ambil daripada mana? Ha. Ha. Kalau 15 hari suci, bermakna suci tu bermula daripada mana? Kalau cukup 15 hari suci, suci dia bermula daripada sini. Yang dihukum istihadah ni. Ha. Kalau daripada sini, kalau ambil 15 hari, tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bermakna daripada 25 lah haid kalau ambil 15 hari. Ha. Ha. Kerana mengambil kira satu pusingan genap 30 hari. Dia ni pertama kali datang darah. Nah. Ha. Jadi sebulan ada 30 hari. Kalau dah hukum haid dia tadi 9 hari, mana suci berapa hari? 30 tolak 9. Jadi nah. Ha. 21 hari suci. Kemudian hari ke-22 dia kira haid baru balik. Jadi suci bermula 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Cukuplah dia punya pusingan. Sebab apa? Kita kena tahu. Bila berlaku istihadah, bila berlaku dalam kiraan haid, satu pusingan sama dengan 30 hari. Anak, 30 hari ini, anak mengambil kira sebulan. Sebulan, 30 hari. Bila dah haidnya dihukum 9 hari, maka sucinya tentulah 21 hari menggenapkan kepada 30 hari. Ini untuk masalah istihadah yang mubtadaah, yang pertama kali. Okey. Ha.
Okey. Faham tak? Ha. Disebabkan dia tidak ada adat suci, nak? Disebabkan dia tidak ada adat suci lagi, maka sebab tu mengambil kira 30 hari tu. Daripada 30 hari tu, dah darah yang datang pada dia pada pertama kali ni turut istihadah, dan apabila dia dihukumkan darah yang keluar pada dia tu 9 hari sahaja haid, maka daripada 30 hari tolak 9 jadi 21 hari lah adat suci dia. Bila berterusan darah tu sampailah melebihi 30 hari, maka setiap 30 hari cukup satu pusingan. Setiap 30 hari cukup satu pusingan. Tak? Maksud dia begitu. Jelas tak dulu? Belum ada adat, maka tempoh suci tak dikira lagi. Sebab tempoh suci tiada had. Tiada had jika dia tidak membabitkan istihadah. Bila dia membabitkan istihadah dan darah dia berterusan melebihi 30 hari, bermakna telah dapat satu pusingan. Asal sahabat kita tanya tadi, daripada contoh asalnya, darah dia keseluruhan 25 hari saja. Bila 25 hari saja, belum berlakulah haid baru. Pasal 25 hari tak cukup satu pusingan 30 hari. Jelas dulu tak? Maksudnya, bagi ni sahabat kita ada tulis, bagi yang pertama kali keluar darah, memang kena cukupkan pusingan 30 hari. Kalau darah tu berterusan melebihi 30 hari, kalau darah tu tak melebihi 30 hari, dia berhenti dekat 25 ni, okey lah. Tak ada masalah dah. Nak? Jadi, habislah. Tiba-tiba 26, 27 tak keluar darah, 28, 29 baru keluar darah. Nah, kalau 28, 29 keluar darah, sedangkan 25 berhenti sekejap, nak kira macam mana? Untuk lengkapkan 30 hari tu, jika darah daripada hari pertama tu berterusan melebihi 30 hari, maka diambil satu pusingan 30 hari. Okey. Okey. Ini untuk contoh kalau lebih 30 hari darah tu keluar. Maka bila hari ke-31, dikira sekel baru. Okey. Asalnya sahabat kita tanya tadi berpandukan contoh asal tak ada lah haid baru lagi pasal berhenti kat 25. Bila berhenti kat 25 tak ada apa-apa lah. Okey. Jelas tak dulu? Okey. Boleh faham? Jelas tak dulu? Ambil air bang. Nanti adalah contoh di depan-depan tu ada. Contoh depan-depan nanti ada. Ada yang jenis berterusan melebihi 30 hari, ada insya-Allah. Kita buat berperingkat-peringkat, kita tidak masuk, kita tidak terus masuk contoh-contoh tu bertimbun-timbun, kita berperingkat bagi faham. Kali jangan banyak-banyak. Boleh? Jelas sana? Okey. Habislah. Kita sambung pula. Pendapat Syekh Romli dalam kes ni, pendapat Syekh Romli pula dalam kes ni, pendapat Syekh Romli tadi pendapat Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar kata dalam kes keadaan macam ni, ambil darah kuat yang pertama saja, darah lemah
dan juga darah kuat kedua, hukum istihadah. Nah, nah. Ya. Kalau guna GM best ni. Macam mana nak GM? Pasal kita sekarang ni belum masuk GM lagi. Ghairu mumayyizah. Kita masih dalam mumayyizah. Nah. Tapi kita tak nak lah guna GM tu. Pasal tu GM tu Maulana apa tu? Allahu Rabbi, lupa pula nama. Siapa ingat? Kaedah. Maulana Mansur. Ya, subhanallah, lupa. Hafizahullah ta'ala. Kita memang daripada awal tak guna kaedah tu, tak guna singkatan-singkatan tu. Jadi kalau kita guna lagi, dia jadi berterabur habislah pula. Ingat GM. GM yang tu. Saya pun mana tahu, tiba-tiba masuk Google Meet pula dah. Dah habis berterabur lagi dah. Sini salah faham, sana salah faham. Tak apa. Okey, kita selesai satu-satu nah. Okey. Kemudian pendapat Syekh Romli kata, kalau keadaannya macam ni, tengok muka surat 44 di bawah tu. Pendapat Syekh Romli, digabungkan darah kuat pertama dengan darah lemah sebagai haid dengan syarat gabungan itu tidak melebihi 15 hari 15 malam. Okey. Kata Syekh Romli, okey. Kata Syekh Romli, kalau keadaannya macam ni, boleh gabung antara darah kuat dengan darah lemah dengan syarat gabungan darah kuat pertama dengan darah lemah itu tidak lebih. Boleh gabung dua ni dengan syarat kedua-dua ni tidak lebih 15 hari 15 malam. Jadi kalau contoh ni, boleh gabung tak? Untuk kedua-duanya jadi haid. Boleh gabung tak? Boleh gabung tak? Boleh lah. 9 campur 6 jadi berapa? 15. 15 masuk dalam tempoh sah haid tak 15? Jadi nak pakai yang mana? Terpulang. Kemudian tengok 45, muka surat 45 atas kali tu, sambungan keterangan Syekh Ramli. Jika gabungan darah kuat pertama dengan darah lemah melebihi 15 hari 15 malam, maka darah kuat pertama sahaja dikira sebagai haid. Kalau darah kuat pertama campur dengan darah merah yang di tengah-tengah lebih 15 hari, maka darah kuat saja yang dikira sebagai darah haid. Contoh 10 kuat, 6 lemah, 10 kuat. Okey. Dua line ni kuat, satu line ni lemah. Kalau macam ni boleh gabung tak? Kalau macam ni boleh gabung tak? Kata Syekh Romli, kalau berlaku macam ni, kalau gabung kuat dengan lemah lebih 15 hari, maka kuat saja dikira sebagai haid. Kalau boleh gabung tak lebih 15 hari, kedua-duanya ni haid. Faham tak lagi? Dah faham dah? Faham lah. Mudah je. Dia sebenarnya mengaji ni, apa-apa ilmu pun sebenarnya dia mudah je. Mana ni? Kenapa? Sini ayah. Sini ayah. Sini ayah. Sini ayah. Sini ayah. Sini ayah.
Ya. Kenapa? 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 Ayah ada lagi yang datang. Ayah yang datang. Ayah ada. Maaf Ustaz, saya undur diri dulu. Kepala pusing. Subhanallah. Masya Allah. Tolong dia. Jangan tengok kerah ya. Okey. Sahabat kita tu pening dah. Ke saya punya penerangan yang terbelit ke macam mana? Dia sebenarnya apa-apa ilmu pun sebenarnya dia memang ilmu tu susah, tapi insya-Allah dia akan menjadi mudah. Minta maaf. Dia akan menjadi mudah bila kita sabar. Bila kita sabar. Sabar tu maknanya tunggu sehingga habis satu-satu part. Satu-satu tajuk bagi selesai satu-satu. Biasanya orang yang sedang menyampaikan, orang yang sedang berkongsi ilmu, ataupun kalau seorang tu seorang guru, seorang tok guru, seorang tuan guru, dan saya tak ada lah. Saya ni tukang kongsi. Biasanya orang yang menyampaikan tu, guru yang sedang menyampaikan tu, dia insya-Allah lah, dia tahu part-part. Sampai satu part. Kan? Dia sebab tu dia sebenarnya kena sabar, tenang dulu. Jadi kalau kita tenang dulu, kita sabar. Persoalan yang kita nak soal tu sebenarnya dia akan terjawab. Dia terjawab dengan apa? Dengan kesabaran. Itu. Dia macam tu. Bolehlah kita kata sabar sehingga Allah bagi faham, tapi tak ada nampak gaya usaha pula kan. Jadi usaha di situ maksudnya sabar, fokus dulu. Sampai habis satu-satu bab. Barulah lanjutkan dengan persoalan. InsyaAllah dia akan mudah faham. Macam tadilah kan kita kalut-kalutkan, sembilan yang masa Syekh Ibnu Hajar tadi kan kita tak berapa nampak lagi kan. Jadi bila kita faham Syekh Romli, secara automatik kita dah mula faham Syekh Ibnu Hajar kan. Bila kita faham Syekh Romli, maka kita dah jadi automatik dah faham dah dengan Syekh Ibnu Hajar tadi. Syekh Ibnu Hajar kata yang pertama haid kuat yang pertama saja, yang merah dengan hitam tu tak payah peduli dah, tentu-tentu istihadah. Tapi Syekh Romli kata kalau yang kuat pertama dengan yang merah tu boleh gabung tak lebih 15 hari, merah dengan hitam dengan merah tu jadi haid. Bila kita buat contoh seterusnya, kalau contoh seterusnya contoh seterusnya, dia kata dia ni keluar 7 hari kuat, lepas tu 8 hari lemah, 10 hari kuat semula. Mana yang haid? Mana yang haid? Mana yang haid? Mana yang haid? Jadi 7 saja pun boleh, 7 dan 8 pun boleh. Betul tak? Setuju tak? 7 saja Syekh Ibnu Hajar, 7 dan 8 Syekh Romli. Sebab kedua-dua ini tidak lebih 15 hari.
Siapa pakai Syekh Ibn Hajar, ambil 7 hari pertama saja darah kuat. Siapa pakai Syekh Romli, 7 dan 8. Selesai dah. Nah, 7 dan 8 boleh, 7 saja boleh. Orang yang malas qada, dia ambil 7 dengan 8. Nah, masuk hari ke-16, dia mandi. Hari ke-16 berada di sini. Di permulaan darah hitam kedua, darah kuat kedua. Dia mandi. Bila dia mandi, dia pakai yang Syekh Romli. Maka tak adalah qada bagi dia. Ya. Dua-dua ni muktamad. Tak ada masalah. Dua-dua boleh pakai. Atas diri dia aja. Kalau saya kata pakai Syekh Ibn Hajar lah. Syekh Romli pun muktamad, dua-dua ni syaikhan. Dua-dua ni syaikhan. Kita boleh ikut mana-mana pendapat, ikut kita, tak berdosa pun. Tak berdosa langsung. Orang yang ikut Syekh Ibn Hajar, maka dia nanti dapatlah manfaat qada. Pasal bila dia solat qada, tentu ada ganjaran. Orang yang pakai pendapat Syekh Romli tak ada qada. Bila tak ada qada, tak adalah pahala solat. Tak adalah pahala solat, tapi tak berdosa pasal dia tak solat di sini. Okey, jelas dulu. Boleh? Boleh. Boleh ambil. Kiranya contoh macam sebelum-sebelum ni pun, boleh ambil Syekh Romli, Ustaz? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Dua-dua pendapat ni, diterima pakai. Tak ada siapa boleh membantah. Dalam kitab Maulana Mansur Hafizahullah Ta'ala pun ada jelaskan bab ni juga. Tolak amat abang punya meja sini. Kat sini. Sandar tak kuat tu kan, terlapat, pecah, mening. Sandar kat tulang dia tak apa. Yang perlu qada kalau pakai pendapat Syekh Ibn Hajar. Pasal pendapat Syekh Ibn Hajar, hanya darah hitam pertama sahaja dikira sebagai haid. Apabila dia mandi pada hari ke-16, yang darah lemah 8 hari ni pun, dalam contoh yang ni 8 hari ni tidak dikira sebagai haid. Pasal dia darah lemah. Pasal Syekh Ibn Hajar mengatakan darah kuat pertama sahaja dikira sebagai haid. Darah lemah dan darah kuat kedua itu istihadah. Mandi pada hari ke-16. Bila mandi pada hari ke-16, 8 hari yang darah lemah ini tak dikira sebagai haid pada pendapat Syekh Ibn Hajar, maka yang ni dia kena qada balik ni. Pasal apa dia kena qada? Pasal waktu sedang keluar itu masih dalam tempoh maksimum haid. Maksimum haid 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Cuma dia tunggulah pasal masih dalam 15 hari malam. Tengok-tengok hari ke-16, keluar lagi darah. Maka tak boleh tunggu dah lah. Faham tak maksud? Yang perlu qada Syekh Ibn Hajar. Yang 8 hari ni. Okey. Jelas? Habis. Okey. Kalau hari ketiga kering kan? Tiba-tiba hari ke-6 keluar setitik darah lagi. Hari ke-7 kering. Kena mandi wajib balik ke Ustaz? Ya, yang setitik tu pun kena mandi juga. Lepas keluar setitik tak ada darah dah. Mandi juga. Pasal apa? Pasal sebelum tu dah dapat minima haid. 3 hari keluar kan?
Hari ketiga kering. Mana hari ketiga tu dapat dah 2 hari setengah lah. 2 hari dah. 2 hari tu dah dapat minimum haid. Bila dah kering, okey dia mandi dah. Dia mandi, dah mandi, solat, apa semua. Hari ke-7, keluar setitik. Hari ke-6, keluar setitik. Hari ke-6 lepas darah keluar setitik tu, bila dia check lagi sekali, tak ada dah. Kat situ juga dia mandi, segera mandi dah. Lepas habis titik tu. Nah, contohlah waktu dia Maah cakap. Hari ketiga dia dah kering. Dia pun dah mandi dah hari ketiga. Hari keempat, kelima semua dah semayang, dah solat apa semua. Hari ke-6 tu nak jadi cerita, waktu dia nak bersuci, dia tengok ada menitik setitik. Ha? Kat lantai ke apa nampak kesan darah menitik. Setitik. Lepas tu dia pun cuci. Tunggu tak ada lagi dah. Ambil kapas cek-cek tak ada dah. Mandi setitik tadi tu pun dah hukum haid balik. Jelas. Boleh tak? Jelas tak dulu? Jelas ha? Okey, habis. Boleh sambung lagi satu? Sampai contoh 28 pun jadilah. Dan malam ni suram sikit lah. Tapi ada manfaat dah. Minta maaf lah. Saya bukan sengaja nak melambat-lambatkan bacaan. Bukan lambat-lambat. Saya saja nak lambatkan habis kitab. Sebenarnya tak. Kenapa saya nak lambat-lambatkan habis kitab? Saya bukan minta yuran. Saya nak pastikan saya tak tertinggal di dalam penyampaian. Sekadar yang ingatlah. Bukan saja nak bagi lambat. Faham no? Bukan saya saja bagi lambat. Ustaz ni kenapalah sekali baca 2 muka surat, 3 muka surat. Bila nak habis? Bukan saya saja bagi lambat. Kenapa saya saja? Kalau boleh saya memang nak bagi habis cepat. Kita pun kelas darah ni pun tak ada yuran pun. Okey, kalau kenakan yuran, mungkinlah ada sedikit. Kalau macam ni, lagi lambat habis, lagi banyak lah kena bayar yuran. Dia mungkin ada isu tu berlaku kan. Tapi sebab tu saya tak kenakan yuran. Sebab apa? Sebab saya tak tahu benda tu berapa lama boleh habis. Kan? Bahaya juga makan duit orang ni. Takut lagi setan ni lah. Kan? Dia cucuk sana, cucuk sini, cucuk sana sini. Time iman tak apa nak kuat. Dia mulalah niat tak betul. Okay, last. Sambung. Muka surat 45 tu. Jika berlaku keluar darah melebihi daripada 2 sifat darah, iaitu kuat, lemah dan lebih lemah. Ni tajuk lain ni. Tadi kita cerita kuat lemah berkisar kepada hitam merah. Okey. Okey. Sekarang ni dia nak cerita kes yang keluar hitam, merah, kuning. Kuat, lemah, lebih lemah. Jadi 3 warna. Yang sebelum ni kita cerita ada 2 warna. Yang ni 3 warna. Mudah faham lagi lah sebut warna-warna ni. Okey.
Jelas? Okay, sekarang kita nak cerita darah yang keluar melebihi dua sifat. Ada kuat, ada lemah, ada lebih lemah. Okey. Bila keadaan macam ni berlaku, tengok dalam buku kita tu, dia ada syarat dia. Maka perlu memenuhi 3 syarat berikut. Dia ada 3 syarat dia. Kalau ada lebih daripada 2 sifat. Mana 3 sifat lah, 3 warna. Bila melibatkan 3 warna, mesti kena memenuhi syarat. Okey. Mesti ada 3 syarat. Syarat yang pertama, darah kuat keluar dulu. Kemudian darah kuat dan darah lemah. Darah kuat dan lemah tidak terpisah. Tidak terpisah. Tidak terpisah. Tidak terpisah maksudnya mesti berturutan. Sama dengan berturutan. Berturutan tu mengikut kekuatan dia lah. Macam ni lah. Kuat, lemah, lebih lemah. Dia tak boleh kuat, lebih lemah, kemudian lemah. Dia macam ni. Kuat, lebih lemah, lemah. Dia tak boleh. Syarat tu gugur. Dia mesti kena ikut aturan. Kuat, lemah, lebih lemah. Okey. Kemudian yang ketiga syarat dia, jumlah darah kuat dan darah lemah tidak melebihi 15 hari 15 malam. Darah kuat dan lemah tidak lebih 15 hari 15 malam. Okey. Contoh, tak payah lama-lama kat sini. Tengok contoh, insya-Allah faham. Contoh 28. Pertama kali keluar darah. Pertama kali keluar darah. Banyak contoh ni. Saya masukkan contoh dalam kes ni banyak. Dalam tajuk ni banyak. Kita baca satu je lah malam ni. Lebih tu baca sendiri lah. Pandai lah. Okey. Kita tengok contoh. Contoh, dia kata. Contoh 28. Tengok contoh 28. Amin, amin. Terima kasih. Cuma saya nak pesan sikit lah. Saya minta sangat-sangat sahabat-sahabat sekalian, janganlah membandingkan saya dengan guru-guru lain, khususnya dalam bab darah. Kerana saya ni tak layak nak dibandingkan dengan sesiapa pun. Saya ni kira duduk sendiri je macam tayamum. Tunggu je bila ada air batal tayamum. Kan? Tak layak nak duduk seiring dengan asatizah guru-guru yang memang betul-betul alim dalam bab darah ni. Okey. Insya-Allah mereka tentunya lebih alim. Ada peluang mengikuti kelas-kelas asatizah lain, silakan. Baik.
Contoh 28. Pertama kali keluar darah. Ni masih lagi dalam mubtada'ah mumayyizah. Pertama kali keluar darah dan tahu membezakan darah. Belum pernah beradat. Dia kata, 5 hari kuat. 5 hari kuat. Okey. Kita guna 3 pula kali ni. 3 garisan merujuk kepada kuat. Okey. Lepas tu, 5 hari lemah. 5 hari lemah. Lepas tu, 10 hari lebih lemah. 10 hari lebih lemah. Hitam, merah, kuning. Okey. Kalau macam ni macam mana? Cuba tengok dekat dia punya syarat. Dia kata, keterangan darah kuat 5 hari dan darah lemah 5 hari, yakni hitam dan merah, dikira sebagai haid. Darah lebih lemah. Darah lebih lemah 10 hari, yakni darah kuning, dikira sebagai istihadah. Mandi hadas pada permulaan hari ke-16 dan qada solat 5 hari. Tengok muka surat 46. Bermula pada hari ke-16 dihukum suci dan tunai solat seperti biasa serta lain-lain ibadah berkait suci. Masuk syarat tamyiz lebih 2 sifat. Masuk tak syarat tamyiz lebih 2 sifat? Syarat dia mestilah berturutan. Paling kuat, lemah, lebih lemah. Hitam, merah, kuning. Cukup tak syarat pertama? Tak? Syarat pertama, kuat keluar dulu. Kemudian syarat kedua, darah kuat dan darah lemah tidak terpisah. Mesti ikut turutan. Hitam, merah, kuning. Ikut turutan tak? Ikut turutan tak? Ikut turutan. Lepas tu, syarat yang ketiga, darah kuat dan darah lemah bila dicampur tak lebih 15 hari. Cukup syarat tak? Cukup syarat tak? Tidur. Cukup syarat. Bila cukup syarat, yang dikira haid hanyalah darah kuat dan darah lemah. Yang pertama sahaja, darah kuat, darah lemah. Tapi dia tetap mandi pada hari ke-16. Dari ke-16 jatuh pada darah yang lebih lemah, warna kuning di sini. Okey. Jadi dia kalau contoh penuh dia macam nilah. Contoh penuh dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey. Macam inilah. Yang ni 5 hari pertama darah hitam. 5 hari berikutnya darah merah. Lepas tu bermula pada hari ke-11 sampailah ke hari ke-20 kuning. Tapi waktu sedang keluar darah, 5 hari yang pertama hitam, dia tunggu. Tak boleh solat lagi. Pasal apa? Pasal masih dalam maksimum 15 hari, 15 malam. Betul? Betul? Masa keluar darah merah pula. Hari ke-6 sampai hari ke-10. Dia tetap tunggu kerana masih dalam tempoh maksimum 15 hari, 15 malam. Hari ke-11 darah bertukar kuning pula. Daripada hitam, tukar merah. Hari ke-11 bertukar kuning. Tetap dia tunggu walaupun darah kuning. Kerana apa? Masih dalam tempoh maksima 15 hari, 15 malam. Okey. Sehingga hari ke-15 darah kuning masih keluar. Tetap dia tunggu. Kerana masih dalam maksima 15 malam.
Tengok-tengok hari ke-16 masih keluar lagi. Hari ke-16 ni, wajib mandi dah. Mandi. Kerana dah keluar dah daripada 15 malam. Bila dia mandi pada hari ke-16, hari ke-16 ni darah warna kuning kan? Jadi untuk kes ni syarat dia mestilah darah kuat, darah lemah, darah lebih lemah berturutan dan darah kuat keluar dulu. Jadi bila berlaku begitu melebihi daripada dua sifat, hanya kuat dan lemah sahaja dikira sebagai haid. Dalam contoh ini hitam dan merah lah sebagai haid. Jadi berapa hari hitam dan merah bila dicampurkan? 10 hari. Bila 10 hari, masuk tak syarat dia? Tak lebih 15 hari 15 malam. Masuk syarat. Maka dia ambil kira hitam 5 hari pertama, merah 5 hari kedua sebagai haid. Jelas tak? Kalau ada buku lebih jelas, saya rasa dalam buku ni baca saja pun boleh faham lah. Saya dah cukup cuba memerah otak untuk membantu dengan susunan yang seringkas-ringkasnya lah saya rasa. Ya. Buku ni disusun memang khusus untuk praktikal. Buku ni untuk memang saya cuba susun untuk praktikal. Praktikal dia macam ni lah. Maksud dia macam tu lah. Cuma dia jadi masalah dia mahal sikit. Itulah tu. Tu yang jadi kalah tu. Jadi dia kena qada solat. Tadi kita bagi tahu dah dalam keterangan tu. Muka surat 45 tadi. Lepas dia mandi pada hari ke-16 tu, dia kena qada solat 5 hari. Iaitu untuk darah kuning daripada hari ke-11 sampai hari ke-15 tu. Shopee ada. Bagi link kat dia nanti. Bukan buku lain tak bagus. Buku lain tu semua dia ada kaedah masing-masing. Nama buku agama ni insya-Allah kalau memang daripada susu galur yang betul ahli sunnah wal jamaah insya-Allah dia semua manfaat. Tak adil kalau kita kata buku ni yang bagus. Insya-Allah. Kena qada pasal yang 5 hari tadi yang kuning tu tak dikira sebagai haid, maka sebahagian daripada yang kuning tu iaitu 5 hari daripada yang kuning tu semasa dalam tempoh 15 hari 15 malam maksimum haid tu ada kuning pula. Yang kuning kita tak ambil pakai. Jadi sebahagian daripada yang kuning tu setelah dia mandi pada hari ke-16 masa dia mandi hari ke-16 tu dia tengah ada keluar darah lagi tu panggil istihadhah. Kalau tak bersambung sampai hari ke-16 dia tak panggil istihadhah. Okey. Jelas Jelas. Jadi kalau keluar darah 3 sifat, 3 warna. Pertama kena tengok bila 3 peringkat, dia 3 sifat, 3 warna, tentulah dia ada kategori kan? Kuat, lemah, lebih lemah. Dia ada ranking dia kan? Ranking ni mesti mengikut turutan daripada yang atas menurun ke bawah. Dia tak boleh daripada bawah naik ke atas, tak boleh. Dia tak boleh lebih lemah, kemudian lemah baru kuat, tak boleh. Dia mesti kena kuat dulu, lemah, lebih lemah.
kalau lebih daripada 2 warna ataupun lebih daripada 2 sifat. Mana 3 sifat lah. 3 warna lah. Tapi kena ingat, kalau dia keluar hitam ada, merah ada, kuning ada, perang ada. Kalau keluar semua ni masih dalam tempoh 15 malam, dia tak bahas tentang istihadah ke, tentang warna ke, tak bahas dah. 3 hari hitam. 3 hari merah, 3 hari kuning, 3 hari perang. Lepas tu keruh 3 hari. Semuanya sama dengan 15 hari. Ni semua haid, dia tak ada masalah. Kalau hari ke-15 tu berhenti dan 16 seterusnya tak ada kuning. Kena qada juga ke Ustaz? 5 hari kuning tu. Kalau berhenti hari ke-15 tak payah qada ni duk cerita ni. Kalau masih dalam tempoh 15 hari, tak lebih 15 hari atau ngam-ngam 15 hari, berwarna-warni pun tak apa. Nurul Suhana, dapat tak jawapan dia? Saya nak tahu keruh tu macam mana. Keruh tu adalah campuran. Campuran apa tu? Antara kuning dan keputih, dan putih-putih sikit. Kuning cair lah. Kuning-kuning, campur-campur putih sikit. Macam tu lah. Kalau kuning-kuning lah. Kalau perang tu merah kekuningan. Keruh ni dia, kalau ikutkan keruh ni dia paling bawah sekali. Dia kalau ikut level dia hitam, merah yang kekuningan. Merah kekuningan dia panggil perang. Lepas tu baru kuning. Macam ni saya memang letak je warna-warni ni. Dia nak krim-krim dah. Boleh lah, krim pun boleh pakai lah. Tak apa. Itu. Betul? Okey. Mana tadi Nurul Suhan? Siapa Suhana apa tadi tu? Kawan kita tadi tu yang tanya tadi tu. Dapat tak? Nurul Suhana. Kalau masih dalam tempoh 15 hari, warna apa pun tak apa. Okey. Jelas? 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 Okey. Jelas? Okey, tengok contoh ni. Macam mana nak kira? Berapa hari haid, berapa hari qada? Kalau boleh jawab berapa hari haid, berapa hari qada, betul lah jawapan dia tu. Berapa hari haid, berapa hari qada?
Ha. Okey. Pandai dah tu. Kalau tak betul pun boleh tidur juga. Selama hari ni pun tidur juga tengah kelas. Berapa hari haid, berapa hari qada? Hmm. Hmm. Berapa hari haid, berapa hari qada ni contoh lain ni. Ha. Tengok syarat. Oh, yang ni kan kita kata kalau dua garisan ni dia mewakili lemah, satu garisan lebih lemah, tiga garisan kuat. Syarat dia mesti darah kuat keluar dulu. Sekarang ni darah lemah keluar dulu, lepas tu darah kuat, lepas tu darah lebih lemah. Maka kalau begini yang berlaku, hanya darah paling kuat sahaja dikira sebagai haid. Tetap mandi pada hari ke-16. Mandi pada hari ke-16, mandi. Jadi yang dihukum haid hanyalah darah paling kuat saja, darah paling kuat. Darah paling kuat berlaku pada tengah-tengah. Tengah-tengah tu. Yang depan ni pun memang dia tak solat juga pasal masih dalam tempoh 15 hari. Cuma yang depan ni merah, kita buat kata merah, hitam, ni kuning. Kuning. Hitam saja sebagai haid, merah yang depan ni apabila setelah dia mandi pada hari ke-16, merah yang di depan ni automatik menjadi istihadah. Okey. Tak faham garisan. Ni dia salah kat garisan lah ni. Tak maaf lah tu. Saya minta maaf lah bagi pihak garisan tu. Saya mohon maaf secara rasmi bagi pihak garisan. Okey. Ada aja contoh tu nanti. Contoh contoh 30, contoh 31, contoh 32. Tu semua yang dah tak cukup syarat lah tu. Syarat yang 3 ni. Okey. Okey. Nampak lah tu gambaran tu noh. Tak payahlah kita sambung contoh-contoh lain ni. Terus skip tajuk lain lah. Kalau tengok dalam buku rujukan, tak ada yang garisan-garisan ni. Saya tak masukkan. Cuma untuk nak contoh dalam penjelasan, nak tulis satu-satu tu jadi panjang. Saya guna gantikan dalam bentuk garisannya. Okey. Jelas? Okey. Last, contoh terakhir. Contoh yang tak ada dalam buku, tapi yang seakan sama ada, figure je berbeza. Okey.
Ya, yang merah tu 4 tu pun kotor juga. Maknanya selepas 15 hari, maknanya bila dia mandi hari ke-16 tu, dia kena ambil berat warna-warna tu lah. Nak? Keputihan tu dia ambil kira juga ke keputihan yang di mana? Keputihan tu waktu di mana? Berada pada tempoh yang mana? Nah, kalau contoh ni pula, mana haid? Contoh ni pula mana haid? Berapa hari haid? Berapa hari nak qada? Jika dalam tempoh, kalau darah tu lebih lemah dan sekejap ada, sekejap tak ada, macam cik semua. Contoh hari ke-5 hingga 18. Boleh diambil kira sebagai haid? Maksudnya, ya. Nak, dikira haid juga. Kalau contoh yang ni pula, mula-mula keluar darah kuning. 7 hari yang pertama, kuning. Tak apalah dia tunggulah masih dalam tempoh haid kan, tempoh maksimum haid. Lepas masuk hari ke-8 tu, mula tukar merah. Daripada kuning pergi merah. Tapi dalam tempoh maksimum haid lagi sampai hari ke-11. Bermula pada hari ke-12, baru menjadi hitam. Sampailah hari 10 hari ke depan. Sampai hari ke-20, 21. Bila habis darah hitam hari ke-21 esok baru dia mandi. Depan ni 7 hari dengan 4 hari pertama ni, kuning dan merah tu istihadah. Dia main hukum istihadah di awal, di depan. Cuma pada ketika sedang berlaku, tak hukum lagi lah. Hukum ni bila dah selesai tu nanti. Yang dia kena qada yang mana darah lemah dan lebih lemah tu. Pasal ni gugur syarat. Tak ikut aturan. Okey. Jelas? Okey. Jelas lah tu. Faham lah dah. Pandai dah. Habis lah dah. Kalau macam ni, sebelah hari haid, berapa hari qada? Pak hari qada. Mandi pada permulaan hari ke-16. Okey, alhamdulillah, tahniah. Kita berhenti pada contoh kita berhenti pada contoh 30 kan? Contoh 29. Nanti kita sambung contoh 29 Kita sambung pada contoh 29. Ingat. Okey.
Habis. Pandai dah tu. Dah faham dah bab ni. Nanti boleh baca je contoh-contoh lain tu. Baca sendiri pun boleh lah. Pandai dah tu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Allah. Bagi faham. Nah. Baiklah. Ada soalan ke? Tak ada lah soalan lah. Soalan apa? Dah faham dah. Ustaz, yang join ni semua dah ada buku je. Saya baru 2 kali join live. Sebab baru join group. Saya tak beli buku, lagi buku. Ada rezeki bolehlah beli lagi. Senang faham. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Ada rezeki boleh beli. Jadi kalau beli buku tu, niat juga sedekah lah kat saya. Jadilah rezeki saya insyaAllah. Terima kasih sabar. Tak, kalau nak ikut tak sabar pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama je sabar tak sabar macam tu lah. Bukan sabar sangat pun. Tapi segan nak marah orang tua. Kan? Saya mengaji ni semua tua-tua kan. Ni segan pula nak marah. Tu je lah. Nanti admin akan tengok adminnya tu. Ada sahabat-sahabat kita yang post pasal grup tu. Yalah, sabar ni lah. Makcik-makcik. Sekarang boleh. Lagi jerakah sikit, merajuk left group. Tu je dah pangai. Non jerakah sikit, merajuk dah. Elok-elok tak istihadah pula. Pasal apa? Pasal kena jerakah. Jadi tajuk istihadah ni tak payah nak stres-stres lah. Takut lagi yang tak istihadah pula kena marah ke, kena jerakah ke, tinggi suara lagi. Terus istihadah. Jenuh pula nak jawab. Jadi tak malas tu. Okey noh. Gurau je. Minta maaf lah. Okey dah, cukup dah. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Terima kasih banyak-banyak lah. Jerakah tu marah kan? Jerakah tu marah. Sergah pun marah juga. Okey. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan kebaikan. Terus diberikan kepahaman. Terus diberikan keampunan. Terus diberikan kekuatan melaksanakan segala petunjuk yang ada, iaitu taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah terus makmurkan, murahkan rezeki kita dalam kebajikan. Mudah-mudahan Allah sentiasa memudahkan urusan kita dalam kebajikan dunia dan akhirat insyaAllah. Qadar tu dulu ya. Salah silap, saya mohon maaf. Hargailah nikmat Islam dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.